Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada semua. Di antara peristiwa politik terpenting yang berlaku dalam tempoh 2 tahun ini ialah Langkah Sheraton. Langkah Sheraton ini merujuk kepada peristiwa perpindahan kem politik oleh ahli parlimen dan parti politik sehingga menyebabkan Kerajaan Pakatan Harapan iaitu PH tumbang dan digantikan dengan Kerajaan Perikatan Nasional (PN). Langkah Sheraton bermula apabila 11 orang ahli parlimen dari Parti Keadilan Rakyat PKR mengumumkan keluar parti dan membentuk Blok Bebas. Selain keputusan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu untuk keluar dari gabungan Pakatan Harapan. Peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri pula secara rasmi menamatkan pemerintahan kerajaan PH. Langkah Sheraton yang berlaku pada Februari tahun 2020 menamatkan pemerintahan PH selepas gabungan itu mencipta sejarah dengan menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional BN dalam Pilihan Raya Umum ke-14 pada 2018. Sebelum berlakunya Langkah Sheraton, terdapat beberapa isu yang mengganggu kestabilan PH sebagai sebuah kerajaan. Yang pertama, iaitu isu peralihan kuasa Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beberapa hari sebelum peristiwa tersebut, mesyuarat Majlis Presiden PH dikatakan membincangkan perkara tersebut dan konsensus mesyuarat memutuskan bahawa kuasa untuk meletak jawatan diletakkan sepenuhnya kepada Tun Mahathir. Dalam sidang akhbar selepas mesyuarat tersebut pada 21 Februari tahun 2020, Tun Mahathir berkata peralihan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dilaksanakan selepas persidangan kerjasama ekonomi Asia Pasifik iaitu APEC yang akan berlangsung pada November tahun tersebut. Yang kedua, PH juga mengalami isu persepsi apabila beberapa parti dalam gabungan itu dilihat bersikap ekstrim terhadap kaum yang tertentu. Seperti yang telah didedahkan pengerusi DAP Johor, Liu Ching Tong, perkara tersebut pernah dibangkitkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mesyuarat Majlis Presiden. Antara cadangan yang disebutkan ialah keperluan untuk mengikis imej parti DAP sebagai anti-Melayu dan bersatu sebagai anti-Cina. Imej PH sebagai kerajaan juga merosot disebabkan kontroversi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum iaitu ICED. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang baru-baru ini mengakui bahawa beliau adalah antara individu yang memulakan Langkah Sheraton. Ia bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan PH yang didakwa sedang berusaha menghapuskan hak-hak keistimewaan orang Melayu. Antara lain, ia berpunca daripada hasrat beberapa pihak dalam PH untuk meratifikasikan ICED. Hasrat tersebut ditentang sehingga mencetuskan protes besar-besaran oleh rakyat pada tanggal 8 Disember tahun 2018. Menurut Chin Tong pula, usaha menggulingkan kerajaan PH dijalankan beberapa pemimpin dari Parti UMNO, PKR dan Bersatu sejak Oktober 2019. Pada hari Ahad 23 Februari tahun 2020, desas-desus pembentukan kerajaan baru mula bertiup kencang. Ia dikuatkan dengan beberapa mesyuarat yang diadakan parti-parti politik termasuklah Bersatu dan UMNO. Pemimpin PKR dalam kem yang dipimpin timbalan presidennya, Datuk Seri Azmin Ali pula dilihat berkumpul di Hotel Sheraton, Petaling Jaya. Pada sebelah petang pula, pemimpin politik seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali, Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi,
Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Warisan, Datuk Seri Syafiee Apdal dan Presiden Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dilihat berada di Istana Negara. Kehadiran mereka dipercayai untuk memaklumkan perkembangan politik terbaru kepada Yang di-Pertuan Agong. Belum ada apa-apa perkembangan rasmi berkenaan pertukaran kerajaan, tetapi kebanyakan pemimpin yang dikatakan terlibat dalam usaha menjatuhkan kerajaan PH dilihat telah berada di Hotel Sheraton pada 11 malam. Ini termasuklah Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan juga Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada tanggal 24 Februari tahun 2020, Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Presiden Bersatu mengeluarkan kenyataan bahawa parti tersebut telah mengambil keputusan untuk keluar dari gabungan PH. Pada hari yang sama, Tun Mahathir turut mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Pengerusi Bersatu dan juga sebagai Perdana Menteri Malaysia. Setiausaha Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula memaklumkan keputusan parti tersebut untuk memecat Datuk Seri Azmin dan juga Zuraida Kamaruddin. Peletakan jawatan Tun Mahathir menandakan kerajaan PH yang terbentuk sejak Mei tahun 2018 telah tumbang. Ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat dan kegelisahan dalam kalangan ahli politik. Walau bagaimanapun, Tun Mahathir selepas itu telah dilantik semula sebagai Perdana Menteri Interim selepas peletakan jawatannya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada keesokan harinya, sidang akhbar oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja mengumumkan bahawa kesemua 222 orang ahli parlimen kecuali Tun Mahathir akan ditemubual secara peribadi oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri. Kesemua 221 ahli parlimen dibahagikan kepada dua kumpulan dan ditemubual pada tanggal 25 dan 26 Februari. Dalam temubual tersebut, mereka diminta menzahirkan Perdana Menteri pilihan masing-masing kepada Yang di-Pertuan Agong. Selepas temubual kesemua ahli parlimen telah selesai, Yang di-Pertuan Agong tidak menemui mana-mana individu yang memperolehi majoriti yang jelas untuk dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Sehubungan itu, satu persidangan khas Dewan Rakyat dijadualkan pada 2 Mac tahun 2020 untuk memberikan peluang kepada ahli Dewan Rakyat memilih calon Perdana Menteri mereka dalam persidangan yang tersebut. Bagaimanapun, sebelum persidangan tersebut berlangsung, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun sah dilantik sebagai Perdana Menteri pada tanggal 29 Februari tahun 2020 oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam kenyataan oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Tan Sri Muhyiddin Yassin dipilih selepas Yang di-Pertuan Agong menerima representasi daripada semua ketua parti politik dan ahli Dewan Rakyat bebas. Pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8 menamatkan salah satu episod bercelaru politik negara. Gabungan politik yang diketuai Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional menggantikan Kerajaan Pakatan Harapan sebagai sebuah kerajaan yang sah selepas itu. Maka dengan itu, berakhirlah kemelut dalam peristiwa langkah Sheraton. Peristiwa, sudahlah. Tak payah nak formal-formal sangat lah. Macam ni lah. Ni admin mungkinlah sebagai wakil kepada semua rakyat Malaysia. Kan? Tak kira lah agama apa, bangsa apa, status sosioekonomi politik apa semua tu kan, tolak tepi lah. Kita ambil general lah, general sebagai rakyat Malaysia. Macam ni lah, semua orang tak sama kan. Apa tu, ada orang macam tu, ada orang macam ni. Yelah, semua orang tak sama. Tuhan pun buat macam tu.
Cuba tengok pada kita punya cap jari. Admin belum pernah tengok lah, belum pernah jumpa orang yang cap jari dia sama. Memang berbeza semua. Itu menandakan Tuhan memang buat kita semua ni berbeza. Tapi apa yang Tuhan nak kita capai sebenarnya, itu persoalan. Aku rasa macam ni lah, kita kena bertolak ansur sikit. Kadang-kadang ada segelintir yang dia dapat kurang, ada segelintir yang dapat lebih. It's okay lah, kita consider lah benda tu kan, sikit-sikit. Tak payahlah asyik nak bergaduh je. Sikit punya hal nak bergaduh, lain punya hal nak bergaduh. Come on lah, tak ada benda yang sama dalam dunia ni tau. Semuanya berbeza. So, kalau benda yang acuh tak acuh sikit-sikit tu, kita lepas pandang je lah, tak payahlah. Kat dunia ni memang takkan dapat keadilan sejati lah. Macam tu lah. Jadi admin rasa apa yang penting tolak ansur dan kejujuran. Tolak ansur dan kejujuran. Kita semua tak boleh ada yang ambil kesempatan. Inilah yang buat memang tak kira kat negara mana sekalipun, memang akan hancur, memang akan jatuh kerajaan. Itulah, rakyat bukan nak apa pun. Bukan kita orang nak jadi kaya raya, nak jadi jutawan, nak jadi kayangan, apa semua tu tak. Kita orang just nak hidup sedikit tenang je. Ini pun nak cari kerja pun, aduh payah gila nak cari kerja sekarang. Korang ahli politik kan, pemimpin politik, tak kisahlah belah-belah mana sekalipun, semuanya allow gila babi ni semua. Kita orang yang rakyat jelata ni nak cari kerja, nak cari duit, sesuap nasi, susah. Tolonglah faham kita orang. Kita orang kadang-kadang dah fed up lah, dah muak dah. Tolonglah buat sesuatu yang baik untuk kita orang semua, untuk rakyat. Okey? Jangan sampai rakyat ada kesabaran dia juga. Yang sampai kesabaran rakyat tercabar tau. Okey, tak nak cakap panjang lah. Adios amigos. Assalamualaikum warahmatullahi